Okay, baiklah, nampaknya peserta sudah ramai berada dalam Google Meet. InsyaAllah sekejap lagi kita akan mulakan pembentangan berkenaan dengan pokok Aurora, lampu masa depan. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada hadirin peserta sekalian yang sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami dalam program Sulam Bersama Komuniti. InsyaAllah dalam program hari ini kami menjanjikan anda semua untuk mendapat input-input yang berguna dan ilmu yang baru daripada pembentangan ini. Sebelum kita ke agenda utama, ada baiknya kita mulakan majlis kita dengan bacaan doa bagi memberkati majlis ini. Oleh itu, saya akan mengetuai bacaan doa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innaka al-barrul jawadul karim. Allahumma ya karim ya rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis sulam pada hari ini, berkatilah ia dari awal hingga ke akhirnya, ya fa'alul lima yurid. Rabbana alayka tawakkalna wa alayka anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk makluman semua, program sulam ini merupakan satu kaedah pembelajaran dan pengajaran yang menggabungkan pembelajaran kursus dengan khidmat komuniti yang melibatkan pelajar untuk berinteraksi dengan komuniti bagi menyelesaikan permasalahan setempat. Beberapa universiti awam turut sama terlibat dalam projek ini, antaranya adalah Universiti Teknologi Malaysia UTM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Universiti Malaysia Sabah UMS dan juga UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak. Oleh itu, kalau kita lihat banyak universiti yang telah menyahut seruan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk bersama-sama melaksanakan program sulam ini bagi memberi sumbangan daripada mahasiswa kepada komuniti. Seterusnya, ada baiknya kita berkenalan dahulu dengan kita mengenali dengan lebih lanjut pembentang yang akan menerangkan berkenaan dengan pokok Aurora. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Azani Syairah binti Armin dan saya selaku penyampai pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Ashraf bin Muhammad Nawai, merupakan pembentang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Balkis binti Muhammad Jais, penyampai ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ani Zulaika, pembentang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembentang kelima, nama saya Nur Ashila binti Ibrahim. Okey, untuk sesi yang pertama, saya akan berkongsi kepada anda tentang pengenalan kepada UiTM dan kos diploma microbiology. Next. Okey, pengenalan kepada UiTM. Universiti Teknologi Malaysia merupakan sebuah universiti awam di Malaysia yang berpusat di Shah Alam. Ditubuhkan pada tahun 1956 sebagai Dewan Latihan Kedah yang terletak di Petaling Jaya. UiTM membuka pintu kepada lebih kurang 50 pelajar dengan fokus untuk membantu orang Melayu di luar bandar. Sejak itu, UiTM telah berkembang menjadi institusi pendidikan tinggi terbesar di Malaysia dengan infrastruktur fizikal, organisasi kaki tangan, akademik dan bukan akademik, dan pendaftaran pelajar. Terdapat kampus utama, 12 kampus berautonomi
dan juga 30 kampus yang berada di seluruh UiT Indonesia. UiTM menawarkan 526 program dari peringkat asasi ke parsa sarjana. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada pengenalan kepada diploma mikrobiologi. So, apakah itu microbiology? Microbiology merupakan bidang sains yang berkenaan dengan kajian organisma hidup tidak dapat dilihat dengan mata kasar seperti bakteria, protozoa, parasit, virus dan fungi. Ia hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop yang membesarkan subjek. Antara kursus-kursus yang ditawarkan ialah basic chemistry, cell biology, organic chemistry, basic analytical chemistry, general microbiology dan biochemistry, food microbiology, genetics dan metabolism in biochemistry. Selain itu, diploma microbiology hanya 5 semester sahaja dan subjek-subjek yang akan dipelajari ialah systematic bacteriology, mycology, general molecular biology, general virology, environmental microbiology, medical microbiology, applied microbiology, dan plant and agricultural microbiology. Selain itu daripada saya akan pas kepada penyampai kedua. Terima kasih kepada saudari Azhani di atas penjelasan serba sedikit berkenaan dengan UiTM dan juga kos kami iaitu Diploma Microbiology. Diharapkan para peserta khususnya bagi mereka yang masih bersekolah sudah dapat satu gambaran berkenaan dengan microbiology. Tidaklah ia menjadi satu istilah yang asing lagi bagi anda apabila mendengar istilah microbiology. Jadi pokok yang akan kami bentangkan pada hari ini bukanlah pokok yang biasa anda lihat. Nantikan penerangan kami selanjutnya. Seterusnya. Okay. Pengenalan kepada pokok aurora. Pokok aurora merupakan satu pokok inovasi terbaru di mana pokok ini mampu untuk mengeluarkan cahaya di persekitaran yang gelap tanpa menggunakan tenaga elektrik. Nama pokok aurora ini terhasil cetusan idea daripada cahaya aurora yang mana muncul di kawasan kutub utara. Yang kita lihat kawasan terhasilnya cahaya aurora. Jadi hasilnya daripada itu terhasillah idea untuk menamakan pokok kami iaitu pokok aurora. Idea ini juga diambil daripada binatang klip-klip yang mana klip-klip ini mempunyai satu jin fluoresen yang mampu untuk menghasilkan dan mengeluarkan cahaya pada waktu malam. Pokok aurora ada satu inisiatif untuk menggantikan lampu-lampu di jalanan, khususnya kawasan pedalaman. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kawasan pedalaman mempunyai akses lampu jalan yang terhad. Oleh itu, dengan adanya wujudnya pokok aurora ini, dia dapat dia akan dapat menggantikan fungsi lampu di jalanan dengan adanya terhasilnya cahaya daripada pokok aurora. Ciptaan ini merupakan inovasi bagi membantu menjimatkan penggunaan tenaga elektrik dan selain itu pokok ini juga dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Tidak seperti pokok yang lain, pokok luminescent mendorong kloroplas untuk menjalankan fotosintesis dan menyerap CO2 karbon dioksida 24 jam sehari. Seterusnya. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang apa itu luciferase dan luciferin. Luciferase adalah sejenis enzim yang menghasilkan cahaya dan sering dijumpai di dalam kelip-kelip, kehidupan marin dan mikroorganisma terestrial. Kehidupan marin ni contohnya seperti yang kita jumpa dalam laut, dan mikroorganisma terestrial adalah contoh seperti sejenis fungus yang biasa hidup dekat batang-batang pokok seperti lumut yang berwarna hijau atau warna putih itu. Itu yang kita panggil mikroorganisma terestrial. Manakala untuk luciferin adalah sejenis molekul substrate yang menghasilkan cahaya dengan kehadiran oksigen dan enzim. Kalau tak ada luciferin dan luciferase, maka tak akan terjadilah bioluminescence ataupun pokok yang bercahaya itu. Sekarang kita akan tengok tentang reaksi kimia luciferin dan luciferase. Luciferin memerlukan oksigen
dengan bantuan luciferase untuk menghasilkan cahaya, iaitu seperti yang kita tahu bioluminescence. Gambar yang tertera di sini adalah sejenis kelip-kelip yang kami guna dalam kajian kami, iaitu Drylaster cumagimensis. Ia adalah sejenis kelip-kelip yang paling terang yang menghasilkan bioluminescence yang paling terang. Terusnya. How do fireflies glow? Using a magic wand. Nah. Huh? Fireflies glow because they produce light by a biochemical reaction. Oh. In the lower abdomen of fireflies, there's a chemical called luciferin and an enzyme called luciferase. When oxygen enters into their lower abdomen through tracheal tubes, it basically reacts with luciferin in the presence of luciferase. This reaction produces light. This production and emission of light by a living organism is called bioluminescence. Bioluminescence is a cold light. This means the light produced generates very less heat, thus preventing the firefly's abdomen from getting overheated. Yeah, dude. It's not hot. However, one more interesting fact is that not only adult fireflies but also their eggs and larvae are bioluminescent. Wow. They look so stunning. Next. Okay, sekarang saya akan terangkan tentang proses pengekstrakan luciferase dan luciferin. Langkah yang pertama kita perlu lakukan adalah pengasingan abdomen dan ekokelip-kelip. Dalam kajian ini, yang kita gunakan adalah ekokelip-kelip sahaja sebab di situ terletaknya luciferase dan luciferin. Langkah yang kedua adalah mencampurkan bahan kimia dengan ekokelip-kelip tadi, iaitu tris asid hidroklorik, magnesium sulfat dan asid ethylene diamine tetraacetate. Langkah yang ketiga adalah dengan kita sebatikan campuran menggunakan magnetic mixer. Dan yang keempat adalah campuran supernatant. Campuran supernatant ni adalah bahan mentah yang kita perlukan sebelum terhasilnya luciferase tersebut. Proses yang kedua adalah pengekstrakan dua kala aqueous iaitu ATPE. Lepas kita dapat campuran supernatant, kita campurkan dengan bahan pengaktif seperti polyethylene glycol dan ammonium sulfat. Bahan-bahan ini berfungsi sebagai penstabil untuk campuran supernatant tersebut. Lepas kita dah campurkan tersebut, langkah yang keenam adalah dengan kita sentrifugasi selama 5 minit. Sentrifugasi ini adalah mesin yang menghasilkan dua bahan cecair yang berbeza ketepatan. Ia dilakukan dengan berpusing pada kelajuan yang tinggi. Jadi pada akhir kajian ini kita akan dapat dua jenis cecair dalam satu botol, iaitu yang kita perlukan adalah cecair yang paling bawah seperti cecair nanopartikel ini. Next. Okay, proses yang ketiga adalah proses pemindahan luciferase ke dalam pokok. Cecair nanopartikel yang kita dapat tadi, kita akan gunakan dalam pokok tersebut. So yang pertama, kita perlu pokok yang kita nak guna untuk buat pokok luminescent ni, kita perlu dedahkan pokok pada tekanan yang tinggi. Ini untuk memudahkan proses penyerapan cecair nanopartikel ke dalam pokok apabila stomata terbuka di belakang pokok tersebut, di belakang daun tersebut. Lepas kita dah suntik tersebut, kita akan biarkan selama 15 minit, 15 ke 30 minit sebelum pokok aurora tersebut berlampu. Jadi tempoh bercahaya pokok aurora ini adalah dalam 3,5 jam sahaja. Terima kasih. Terima kasih Alia atas penerangan tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis produk kami. So kami buat dua produk iaitu untuk pokok hiasan dan pokok jalanan. Nama untuk pokok hiasan kami ialah Seri Aurora. Di mana pokok hiasan ni biasanya bersaiz kecil dan sederhana. Untuk pokok jalanan kami namakan dia sebagai Teduhan Aurora. Di mana pokok ini biasanya bersaiz besar dan diletakkan di atas jalan raya. Okey, terima kasih Ani Zulaika. Sekarang saya akan menerangkan cara kaedah pemasaran produk kami, iaitu Seri Aurora untuk pokok hiasan dan Teduhan Aurora untuk pokok teduhan. Next.
Okey, untuk seri Aurora, pokok ini kami khususkan dipasarkan kepada komuniti sebab pokok ini sesuai untuk menggantikan lampu di halaman rumah ataupun sesuai dijadikan sebagai pokok hiasan sama ada untuk indoor ataupun outdoor. Harganya berpatutan, mudah dijaga dan didatangi pelbagai saiz. Kita boleh lihat di bawah itu ada yang sederhana, ada yang saiz kecil, ada yang besar sikit dan pokok hiasan seri Aurora ini boleh dibeli secara langsung ataupun tidak langsung. Maknanya kita boleh dapati di nursery ataupun boleh juga melalui. Next. Pokok teduhan Aurora pula dipasarkan khusus kepada pihak kuasa bertempatan. Contohnya macam agensi-agensi kerajaan ataupun pihak bandaraya. Kita boleh buat dekat tender ataupun harga atau secara langsung. Pokok sesuai dijadikan untuk menggantikan lampu di jalan raya atau di jalanan dan sesuai ditanam di kawasan yang tiada berkelai elektrik, terutamanya kawasan pedalaman. Harga juga berpatutan dan mudah dijaga. Dan pokok teduhan Aurora ni kami jual apabila pokok itu sudah matang, iaitu bersaiz 5 meter. So kami nak bila dah saiz matang tu senang terus boleh pihak agensi ataupun pihak agensi kerajaan ataupun pihak-pihak yang nak beli tu boleh terus tanam saja. Dan pokok ini boleh membesar sehingga 19 meter. Terima kasih. Okey, terima kasih Ashila. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan aplikasi produk. Produk pertama adalah Seri Aurora yang mana dihasilkan dalam saiz yang kecil. Ia sesuai dijadikan sebagai pokok hiasan. Bagaimana kita sedia maklum bahawa pada hari ini produk pokok hiasan mendapat permintaan yang tinggi di pasaran, khususnya keladi lah. Tapi untuk produk kami sendiri pun mempunyai satu keunikan yang mana berbeza dengan pokok-pokok yang lain di pasaran, iaitu ia boleh menghasilkan cahaya di waktu malam dengan adanya genetik fluorescent. Yang kedua adalah sumber cahaya alternatif. Sumber cahaya alternatif ni kita pun tahu bahawasanya dunia sekarang sedang menuju ke arah penggunaan tenaga yang lebih efisien dan yang boleh diperbaharui. Oleh itu dengan adanya pokok Aurora ini, dia dapat menggantikan penggunaan lampu dengan menghasilkan cahaya daripada pokok itu sendiri. Dan kita juga tahu bahawasanya di kawasan pedalaman ataupun di kawasan yang mempunyai akses yang terhadap lampu jalan, ini dapat memberi satu impak positif bila mana kita tahu bahawasanya banyak kemalangan yang berlaku akibat daripada kurangnya jarak penglihatan oleh kenderaan di kawasan yang mempunyai akses yang terhad lah pada pencahayaan. Jadi dengan adanya produk teduhan Aurora ini, dia dapat mengurangkan kemalangan yang berpunca daripada kurangnya penglihatan ketika memandu. Seterusnya ia juga berfungsi sebagai pokok teduhan yang mana ianya akan dapat mengimbangi suhu di kawasan tanah. Bagaimana kita tahu kawasan yang mempunyai pokok itu suhunya lebih rendah jika dibandingkan dengan kawasan yang kurang adanya pokok teduhan. Yang ketiga adalah sumber cahaya alternatif. Sama juga sebagaimana pokok Seri Aurora, ia juga menghasilkan cahaya daripada genetik fluorescent. Yang terakhir ianya adalah berfungsi sebagaimana pokok biasa, iaitu ia menyumbang kepada penghasilan oksigen dan menyerap CO2 karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Seperti mana pokok-pokok yang lain, ia juga dapat menghasilkan oksigen daripada proses fotosintesis. Dan juga ia juga dapat mengurangkan hakikan tanah. Bagaimana di kawasan pinggir-pinggir jalan ataupun di taman-taman dan sebagainya. Sebagai kita tahu, pokok-pokok teduhan sebegini merupakan satu komponen utama dalam menghasilkan projek landscape taman-taman. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, pembentang seterusnya.
Okey, terima kasih Amirul. Sekarang saya akan menerangkan tentang kelebihan produk kami. Jadi produk kami ini mengutamakan konsep mesra alam di mana kelebihan utama pokok Aurora dapat mengurangkan pencemaran udara dan juga pencemaran bunyi, terutama sekali di kawasan bandar. Jadi pokok ini juga bertindak sebagai ejen penyerat karbon. Pokok Aurora berperanan untuk menyerap gas karbon yang dilepaskan oleh aktiviti pembakaran, contohnya pengangkutan dan sebagainya. Gas pencemar ini juga didapat ditapis dan juga dikurangkan dengan teknologi semula jadi dalam pokok Aurora itu sendiri. Jadi untuk setiap bahagian pokok yang mempunyai proses fitoremediasi yang mampu bertindak balas dengan menyerap, meneutral, mengurai, menukar dan melepaskan bahan kimia berbahaya daripada persekitaran kepada bentuk yang lebih selamat. Jadi kalau kita menghirup udara tu dia tak sebahaya macam kalau kita menghirup directly dari menghirup secara terus dengan gas ataupun karbon yang berbahaya itu. Seterusnya, pokok Aurora juga dapat mengurangkan penggunaan elektrik seperti penyampai sebelum ini menekankan pokok Aurora dapat mengurangkan penggunaan elektrik kerana pokok Aurora ni dapat menggantikan lampu jalan ataupun lampu tiang. Jadi penggunaan tenaga elektrik tu dapat dikurangkan. Dan setakat itu sahaja sesi program sulam kami. Jadi sekarang ini terbuka kepada sebarang pertanyaan daripada para peserta. Assalamualaikum. Nak tanya boleh tak? Boleh. Nak tanya, boleh ke ganti dengan haiwan lain? Boleh ke ganti dengan haiwan lain selain pada kelip-kelip? Untuk soalan tu, Waalaikumsalam. Untuk soalan tu boleh, tapi kami masih tak pasti sama ada kalau nak guna haiwan lain ataupun hidupan lain tu. Kalau hidupan lain mungkin kalau nak guna hidupan daripada marine, daripada laut tu tak pasti sebab perbezaan habitat dan juga dia punya keadaan sekeliling dia. Tak pasti kalau kita ambil daripada marine tu sendiri, kalau nak extract masuk tu dia boleh survive ataupun tidak dalam pokok tu, kami masih tak pasti. Okey, baik. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, nak tanya? Waalaikumsalam. Silakan. Tentang inovasi ni, ada ke negara-negara yang lain dah cuba buat? Maksudnya dah amalkan benda ni? Untuk pokok inovasi ni saya rasa macam ada yang dah buat daripada negara luar, cuma mungkin tak secara komersial, mungkin baru dalam peringkat percubaan. Saya rasa menjawab tak soalan tu Cik, siapa tadi yang tanya? Oh, Cik Nick Nasran. Okay, terima kasih. Sama-sama. Saya nak tanya, macam mana nak jaga pokok ni? Sama je macam pokok lain? Terima kasih Cik Alia Farisha. Kalau nak guna pokok lain boleh. Cara penjagaan macam tadi penyampai Sheila cakap penjagaan pokok ni sama je macam pokok biasa, dan dia tak perlukan pun rawatan yang khusus ataupun penjagaan yang khusus. Terima kasih. Sama-sama.
Ada soalan lagi ke daripada para peserta? Saya buka dalam 30 saat lagi. Sekiranya ada sebarang soalan. Okay. Nampaknya sesi soal jawab telah berakhir. Dan saya harap soalan-soalan yang diajukan tadi dapat dijawab dengan baiklah oleh pihak kami. Dan secara peribadinya saya harap semua peserta dapat satu input yang berguna daripada pembentangan pada hari ini, yang mana walaupun pada asalnya projek sulam ini merupakan satu projek yang bersifat outdoor, tetapi disebabkan kita masih dalam fasa pandemik COVID-19, kita masih dalam beransur-ansur untuk beralih ke fasa face to face, tapi kita still boleh laksanakan benda ni walaupun secara online lah. Dan saya rasa ilmu-ilmu sebegini tak dapat kita daripada daripada YouTube ataupun di televisyen. Jadi input-input yang berguna ni dapatlah merupakan satu pengalaman yang barulah berkenaan dengan info rupanya bahawanya pokok ni juga boleh menghasilkan cahaya daripada pengekstrakan luciferase ke dalam daripada klip-klip ke dalam pokok untuk menghasilkan cahaya. Jadi terima kasih daripada pihak kami di atas penyertaan daripada semua peserta yang mana sehingga ke sekarang seramai 21 orang masih berada dalam Google Meet ini. Jadi setakat itu sahajalah daripada pihak kami. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Sebelum itu kita nak sesi bergambar dulu. Betul. Okay.